Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar yang sedang menonton video ini. Jadi hari ini kita akan menyambung topik biologi kita, iaitu 2.4 organ utama fotosintesis. Okey. Jadi kita akan tengok OP kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan organ utama fotosintesis. Kita tengok 2.4.1 mewajarkan keperluan fotosintesis dalam tumbuhan. Okey. 2.4.2 kami akan dapat menghubung kait penyesuaian struktur dalaman daun dan fotosintesis. 2.4.3 mengenal pasti struktur kloroplas, granum, tilakoid dan stroma. 2.4.4 kami akan dapat menghubung kaitkan tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya dalam fotosintesis. So hari ini kita tengok macam mana tumbuhan ini boleh dikategorikan sebagai pengeluar. Okey. So, tumbuhan ialah organisma autotrof yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Itu kamu semua sedia maklum. Kamu telah belajar daripada dulu sehingga sekarang dalam mata pelajaran sains khususnya sebelum kamu ambil kursus biologi ini. Okay, hasil fotosintesis iaitu glukosa digunakan untuk menjana tenaga melalui pengoksidaan makanan. Kalau kita kena makan, makanan perlu dicernakan, hasil itu akan dioksidakan untuk menjana tenaga kita. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, cuma proses yang berbeza, iaitu menggunakan tenaga cahaya. Okey, tenaga diperlukan untuk melakukan proses hidup seperti pertumbuhan dan juga pembiakan. Okey. Alright. So kita tengok sejarah ringkas penemuan fotosintesis ini. Okey. Dalam buku teks ini kamu diberikan gambar rajah 2.14 A, eksperimen Jean Baptista van Helmont. Okey. Sejarah ringkas penemuan fotosintesis pada tahun 1960-an. Jean Baptista van Helmont telah menjalankan satu eksperimen untuk menguji idea bahawa tumbuhan mendapat makanan daripada tanah. Kamu boleh tengok dalam buku ini, kesimpulan Helmont, pokok membesar dengan hanya menggunakan air yang disiram dan bukannya air daripada tanah. Sebab apa? Selepas kamu baca 1, 2, 3, 4 hingga 5 ni, 90 kg tanah kering yang diberikan pada asalnya, pada awalnya untuk tumbuhan ini tumbuh. Di akhir eksperimen selepas tumbuhan ini beratnya menjadi 77 kg daripada 2.3 kg. Dia berat tanah itu tidak berubah. Berat tanah tetap 90 kg. Ini menunjukkan bahawa tumbuhan tidak ambil apa-apa pun daripada tanah tersebut. Yang diambilnya, yang digunakan oleh tumbuhan itu adalah air semata-mata yang disiram dalam masa 5 tahun itu. Okey. Satu lagi pula adalah berkenaan dengan tahun 1772, eksperimen Joseph Priestley telah menunjukkan bahawa tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. Di sini mereka menggunakan seekor tikus lah, disimpan di dalam belalang yang kosong, kemudian diterbalikkan, tikus tersebut mati. Okey. Kemudian apabila ada tumbuhan bersama dengan tikus di dalam balang tersebut, tikus itu dapat hidup. Ini maksudnya tumbuhan membebaskan sesuatu yang digunakan oleh tikus itu untuk berespirasi. Kesimpulan Priestley, tumbuhan membebaskan oksigen. Alright, itu adalah sejarah penemuan fotosintesis. Okey. Next, penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis. Okey, fotosintesis memerlukan pigmen klorofil. Yang mana kalau kamu tengok dekat tumbuhan di luar sana, klorofil inilah yang menyebabkan warna daun itu menjadi hijau. Klorofil menyerap tenaga cahaya daripada matahari, gas karbon dioksida daripada atmosfera dan air daripada tanah. Gas karbon dioksida daripada atmosfera. Kita ni adalah salah satu daripada organisma yang membebaskan karbon dioksida untuk kegunaan tumbuh-tumbuhan. Gas oksigen pula dibebaskan sebagai hasil sampingan. Kita menggunakan oksigen, kita membebaskan karbon dioksida untuk tumbuhan. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida kita, dan pada masa yang sama dia menggunakan oksigen yang dia hasilkan dan bakinya dibebaskan ke atmosfera untuk kegunaan kita pula. Jadi win-win situation antara kita dan tumbuh-tumbuhan. Okey, gas oksigen, lepas tu tengok daripada atmosfera dan air daripada tanah, itu yang diperlukan oleh tumbuhan, air daripada tanah. Okey, so ini adalah struktur dalaman daun dalam fotosintesis. Kamu boleh tengok dalam gambar rajah ni, kita ada bahagian yang paling luar sekali, kita panggil sebagai cuticle. Kita ada epidermis atas dan epidermis bawah. Ketika berlilin, seperti yang cikgu terangkan pada video yang lepas, adalah lut sinar.
di mana dia membolehkan cahaya menembusinya untuk sampai ke permukaan daun. Alright. Okey. So membenarkan cahaya matahari menembusi epidermis atas dan epidermis bawah ke mesopil palisade. Ini nombor 2 ni adalah mesopil palisade. Nombor 2 ni adalah mesopil palisade yang kamu tengok macam segi empat tak sama ni. Alright. Kemudian kamu tengok kehadiran stoma di bahagian epidermis bawah. Apabila terdapat cahaya, stoma akan terbuka dan menggunakan pertukaran gas berlaku. Kamu kena tahu bila ada cahaya, stoma terbuka sebab dia menjadi segah. Alright. Transpirasi berlaku semasa adanya cahaya matahari yang keamatan cahaya matahari yang tinggi. So transpirasi berlaku menunjuk stoma terbuka, membolehkan gas keluar dan masuk melalui liang stoma tersebut. Okey. Jadi gas apa yang diperlukan oleh tumbuhan tadi? Karbon dioksida. Alright. Mesopil palisade padat dengan kloroplas. Okey, menyerap cahaya matahari dengan kadar yang maksimum. Kloroplas mengandungi klorofil. Klorofil menyerap tenaga cahaya untuk fotosintesis. Mesopil palisade 2A ni paling banyak mengandungi kloroplas. Alright. Dan dia memang struktur dia adalah menegak seperti itu untuk membolehkan penerimaan cahaya matahari yang maksimum. Okey, so kita tengok 2B pula. 2B kita ada mesopil berspan. Okey, kenapa dia berspan? Untuk gas. Mengandungi kurang kloroplas berbanding mesopil palisade, mempunyai banyak ruang udara. Membenarkan pertukaran gas berlaku dengan cekap semasa fotosintesis. Ingat, fotosintesis persamaan dia karbon dioksida, cahaya matahari yang diserap oleh klorofil di dalam kloroplas. Itu yang diperlukan oleh proses fotosintesis. Kemudian kita tengok yang ketiga ni adalah epidermis bawah. So kita tak sentuh lah epidermis bawah ni, cuma kita nyatakan kedudukan stomata yang berada di epidermis bawah, bukan di atas. Kenapa? Kalau stoma berada di atas permukaan daun, air yang tersejat adalah amat banyak, tinggi, menyebabkan tumbuhan kehilangan air dengan cepat dan tumbuhan tersebut akan layu, dan dalam kes yang ekstrim tumbuhan itu akan mati. Alright. So bekas vaskular, xylem mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar. Kita tengok 4. Mana 4 di sini? Ini 4 bekas vaskular yang kamu tengok dalam gambar rajah merah dan biru ini. Kita ada xylem, kita ada phloem. Okey. Xylem mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Kemudian phloem mengangkut sukrosa yang dihasilkan melalui fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Alright. So itu adalah fungsi dua tisu vaskular, iaitu xylem dan juga phloem. Xylem air, phloem adalah hasil daripada fotosintesis. Alright. Jadi ini adalah penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis. Ini adalah analisis istilah. Kita tunggu loading sikit. Fotosintesis berasal daripada perkataan Yunani iaitu foto cahaya, sintesis menyusun bersama-sama atau mengilang. Itu baru jelas sikit dekat sini. Jadi foto cahaya, sintesis menyusun bersama-sama atau mengilang. Jadi next kita tengok muka surat sebelah. Dekat muka surat sebelah kamu tengok struktur kloroplas yang banyak berada dalam mesopil palisade. Inilah dia struktur kloroplas. Di dalam kloroplas ni kamu akan berjumpa granum, macam duit siling yang bertimpa-timpa dengan banyak. Okey, bersambung antara satu sama lain. Satu duit siling tu kita analogikan dia sebagai duit siling lah. Satu duit siling tu kita sebut dia sebagai tilakoid. Kemudian sambungan antara duit siling dengan duit siling, iaitu sambungan antara granum dan granum tu adalah lamela. Kemudian di tepi dia adalah yang menempatkan dia adalah stroma. Kemudian kita ada membran dalaman, kita ada membran dalam, dan juga kita ada membran luar. Alright. So anda telah diperkenalkan dengan komponen kloroplas masa di tingkatan 4. Kloroplas mengandungi klorofil. Okey. Cahaya matahari, yang mana klorofil dia menyerap cahaya matahari, menukarkannya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Okey, kloroplas terdiri daripada tilakoid, granum, stroma dan lamela. Alright, lamela yang menghubungkan antara granum.
Okey, so di sini ada penyataan yang lebih detail lagi berkenaan dengan Raja 2.14. Setiap tutur tu tilakoid kantung berbentuk cakra yang mengandungi klorofil. Klorofil berada di dalam tilakoid, sayang. Okey. Kemudian terdapat pigmen fotosintesis yang memerangkap tenaga cahaya matahari. Tindak balas bersandarkan cahaya akan berlaku di dalam tilakoid. Ini akan kita sentuh dalam OP yang seterusnya. Tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di dalam tilakoid. Mari kita tengok granum. Granum tadi adalah tilakoid yang bertimpa-timpa dengan banyak, betul? Granum timbunan cakra tilakoid yang tersusun membentuk lapisan. Struktur susunan ini meningkatkan luas permukaan untuk fotosintesis secara optimum. Nah, kita ada stroma, iaitu bendalir yang menempatkan semua benda ni tadi. Stroma itu bendalir tidak berwarna yang mengelilingi granum di dalam kloroplas. Merupakan tapak tindak balas tidak bersandarkan cahaya yang menghasilkan glukosa. Tidak perlukan cahaya matahari. Tindak balas yang berlaku dalam stroma tidak perlukan cahaya matahari. Okay? Dia menghasilkan glukosa. Okay? Manakala tadi bersandarkan cahaya berlaku di dalam tilakoid. Itu perbezaannya untuk first ini. Okey, pada musim luruh warna hijau pada daun akan berubah kepada kuning, jingga, merah atau coklat. Dapatkah anda terangkan mengapa? Dalam video-video yang lepas kita ada menyentuh tentang dua lagi pigmen lain yang menentukan warna tumbuhan, iaitu carotenoid dan juga antosianin. Soalan cikgu, yang mana satu yang akan menyebabkan dia menjadi warna merah ataupun kuning ataupun jingga? Okay, soalan cikgu, mana satu pigmen tu yang akan menentukan warna seperti dalam buku teks ni? Kalau kamu tengok dia bukan hijau saja. Dia ada hijau, dia ada coklat, dia ada merah, dia ada kuning. So yang mana satu pigmen yang cikgu sebutkan tadi menyebabkan perubahan warna pada warna daun itu. Okey, analisis istilah klorofil berasal daripada perkataan Yunani. Kloros hijau, phylos daun. Gabung kedua, klorofil. Okey, daun hijau lah. Ini adalah eksperimen. Okey. Kemudian kita tengok berapakah jenis pigmen fotosintesis dalam daun yang terlibat untuk menghasilkan warna hijau sesuatu tumbuhan. Tahukah anda kaedah kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan pigmen-pigmen fotosintesis dalam daun? Kaedah kromatografi merupakan satu teknik memisahkan komponen-komponen suatu campuran berdasarkan perbezaan keterlarutan komponen-komponen suatu campuran itu di dalam pelarut yang tertentu. So kalau kita tengok dalam eksperimen ini, okay, kita akan buat eksperimen ini apabila kita bersemuka nanti. So hari ini kamu boleh baca sendiri dululah. Okay, bagaimana kita nak memisahkan pigmen-pigmen fotosintesis di dalam daun ni. Dekat dalam Rajah 21 ni kamu akan tengok kertas. Kamu akan tengok kita ada pelarut, kita ada garisan pensel, pigmen ekstrak, kita ada kertas turas bekas kaca lidi. Apa yang berlaku nanti apabila eksperimen telah diselesaikan, kamu akan dapat nampak perubahan warna dari bawah hingga ke atas kertas turas ni. Kamu akan nampak perbezaan-perbezaan warna. Perbezaan-perbezaan warna inilah yang menunjukkan pengasingan pigmen-pigmen fotosintesis di dalam daun. Okey, kita akan buat eksperimen ini bersama nanti. Next, kita pergi kepada OP yang seterusnya, iaitu tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Terdapat dua peringkat utama dalam fotosintesis. Satu menggunakan cahaya matahari, satu tidak bersandarkan cahaya matahari. Okey. Jadi ini jadual dia. Kita ada persamaan fotosintesis di bawah jadual ini. Okey, nombor 1, pigmen fotosintesis di permukaan tilakoid akan menyerap tenaga cahaya. Nombor 2, tenaga cahaya akan menguji elektron dalam pigmen klorofil ke aras yang lebih tinggi. Kemudian elektron yang teruja daripada klorofil tadi akan melalui satu siri pengangkut elektron. Tenaga daripada elektron digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Apa itu ATP? Adenosina trifosfat. Okey.
elektron ini akhirnya akan diterima oleh penerima elektron terakhir, iaitu NADP. NADP seterusnya bergabung dengan hidrogen plus, H+, bergabung dengan H+ daripada fotolisis dan membentuk NADPH yang merupakan suatu ejen penurunan. Pigmen molekul klorofil menarik elektron daripada air melalui fotolisis untuk kembali stabil. Fotolisis ialah suatu proses di mana molekul air terurai membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida OH negatif dengan kehadiran tenaga cahaya dan klorofil. Ion hidroksida kehilangan elektron dan membentuk gas oksigen dan air. Ini bagaimana gas oksigen dan air dihasilkan dalam tidak balas bersandarkan cahaya. Ini berlaku di dalam tilakoid. Kemudian tidak balas tidak bersandarkan cahaya, apa yang dihasilkan dia? Okey, gas karbon dioksida akan diikat kepada sebatian organik 5 karbon membentuk sebatian organik 6 karbon. Okey, NADPH dan ATP dari tindak balas cahaya akan menurunkan sebatian organik ini kepada monomer glukosa. Monomer glukosa terkondensasi untuk membentuk molekul kanji. Kalau dalam haiwan kita tak akan sentuh berkenaan dengan kanji ini, tapi glycogen. Glukosa tukarkan kepada glycogen, disimpan dalam bentuk glycogen. Tapi dalam tumbuhan kita sentuh kanji. Okey. Monomer glukosa terkondensasi untuk membentuk molekul kanji. Butiran kanji akan disimpan dalam stroma kloroplas. Tadi kamu dah tengok struktur stroma kloroplas dalam muka surat sebelah kan? Ini dia. Jadi molekul kanji tadi akan disimpan dalam stroma, dalam bendalir yang menempatkan struktur kloroplas seperti granum, thylakoid, lamella. Okey. Next tadi. So, apa yang kita dapat simpulkan di sini? Yang kita dapat disimpulkan daripada tindak balas berdasarkan cahaya ini adalah apabila tindak balas berlaku di dalam thylakoid, yang terhasil adalah gas oksigen dan juga air. Dan apabila tindak balas yang berlaku di dalam stroma tidak bersandarkan cahaya matahari, yang terhasil adalah glukosa. Maka terbentuklah persamaan ini. Tindak balas keseluruhan fotosintesa dapat diwakili oleh persamaan kimia berikut. 12 molekul air H2O tambah 6 molekul karbon dioksida yang kita respirasikan. Air tadi daripada akar ataupun daripada tanah, tanah tempat tumbuhan itu tumbuh. Okey, air daripada tanah. Kemudian karbon dioksida daripada atmosfera dengan kehadiran cahaya matahari, okey, yang diserap oleh klorofil yang mengaktifkan elektron-elektron itu tadi, maka terhasillah glukosa. Satu molekul glukosa C6H12O6 tambah 6 molekul oksigen, okey, tambah 6 molekul air. Okey, jadi itulah persamaan fotosintesis. Alright. Okey. Ya, ini ada eksplorasi bio yang menerangkan bahawa tentang nikotinamida, adenina dinukleotida fosfat. Ialah enzim, koenzim di dalam sel yang digunakan sebagai pembawa hidrogen dalam proses fotosintesis. Okey, NADP+ ialah ejen pengoksidaan yang menerima ion hidrogen semasa tidak balas bersandarkan cahaya, manakala NADPH sebagai ejen penurunan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So itu kegunaan dia dalam kedua tindak balas. Semasa ada cahaya, dia adalah ejen pengoksidaan. Okey. Kemudian tanpa adanya cahaya, dia adalah ejen penurunan. Okey, jadi itu adalah next. Kita akan bincangkan tentang persamaan dan perbezaan antara tindak balas bersandarkan cahaya dengan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Kelas OP kita pada hari ini. Okey, tindak balas bersandarkan cahaya boleh disimpulkan dalam gambar rajah 2.19. Menghasilkan molekul ATP, jana tenaga tadi. Okey, tapak tindak balas dia adalah thylakoid. Alright, duit siling sekeping.
melibatkan fotolisis air, berlaku dalam kloroplas, okey, dimangkin oleh enzim NADP+ tadi. Bahan tindak balas adalah air, hasil tindak balas gas oksigen dan molekul air. Okey, kemudian tindak balas tidak bersandarkan cahaya yang berlaku pada stroma. Tapak tindak balas stroma melibatkan penurunan gas karbon dioksida, okey, menggunakan molekul ATP yang dihasilkan oleh tindak balas cahaya. Jadi kita boleh simpulkan, kalau tindak balas cahaya tidak berlaku, tindak balas tidak bersandarkan cahaya ini tidak akan berlaku sebab ia memerlukan molekul ATP tadi. Alright. Kemudian bahan tindak balas adalah gas karbon dioksida dan hasil tindak balas dia adalah glukosa. Jadi daripada dua tindak balas inilah kita menghasilkan persamaan fotosintesis seperti di dalam jadual Rajah 2.18 ini. Okey. Jadi itu saja untuk PDPR kita pada hari ini. Kita akan sambung pada video yang seterusnya. Cikgu harap kamu dapat buat nota, okey, buat nota ringkas, kemudian jawab soalan yang cikgu akan beri kepada kamu dalam grup WhatsApp nanti. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.